like, subscribe dan notification. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Ya, tentang adab-adab azan dan iqamah. Sebelum itu, mari kita lihat ke buku teks kita muka surat 125 untuk mengikuti sambungan pelajaran azan dan iqamah. Sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita kenali dahulu siapakah itu muazzin. Muazzin ni adik-adik, dia adalah orang yang melaungkan azan. Dekat tempat kita, biasanya muazzin ini juga dikenali dengan panggilan Bilal. Biasanya Bilal adalah seorang lelaki. Jangan-jangan Bilal orang perempuan, memang tak pernah ada pun. Memang lelaki. Dan mereka ini mempunyai suara yang kuat ataupun nyaring untuk melaungkan azan. Jadi seorang muazzin ini, yang pertama, sebelum dia azan ataupun iqamah, dia mestilah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, muazzin mestilah dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apa yang kita katakan seperti kencing dan berak. Hadas besar pula, itu yang kita telah belajar, iaitu contohnya berjunub, keluar air mani, keluar darah haid. Tapi orang lelaki tak keluar air darah haid kan. Jadi kalau dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dia boleh azan. Dan yang paling penting sekali, dia mestilah dalam keadaan berdiri ketika melakukan azan dan iqamah. Baiklah adik-adik, semasa kita sedang melaungkan azan dan semasa kita melafazkan laungan hayya 'alas salah, kita disunatkan untuk memalingkan muka ke arah kanan seperti dalam video di atas. Dan kemudian bila kita laungkan hayya 'alal falah, kita palingkan muka ke arah kiri. Ini adalah sunnah. Sebagai muazzin, kita haruslah melaungkan azan dan melafazkan setiap kalimah azan dengan tenang dan clear. Maksudnya lafaz tu kena jelas. Jangan kelang kabut dan jangan juga sentiasa mencuri-curi nafas ataupun dengan gaya termengah-mengah. Itu tak perlu. Jadi laungkan dengan tenang, dan apabila melaungkan azan as-salatu khairum minan naum, ketika azan subuh, jangan lupa kita kena laungkan sebanyak 2 kali. Baik, tarji' ini maksudnya sebelum kita melafazkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan juga kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada antara perlakuan muazzin ni, dia akan menyebutkan dahulu kalimah ini secara perlahan, iaitu sebelum dia laungkan asyhadu an la ilaha illallah, dia akan sebut perlahan asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru dia azan dengan kuat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan sebut perlahan-lahan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia akan laungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara kuat. Ini adalah sebahagian daripada adab-adab sebelum azan untuk muazzin. Kemudian setelah kita habis melaungkan azan, eloklah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad,
iaitu dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad pun boleh juga. Dan kemudian kita bacakan doa selepas azan. Doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Untuk orang yang mendengar azan dan iqamah, mari kita pelajari apakah dia adab-adab untuk mereka semasa azan dan iqamah dilaungkan. Pertamanya, orang yang mendengar azan ataupun iqamah mestilah diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah tersebut. Ini telah saya beritahu dalam video tutorial azan dan iqamah serta jawab ia. Dan ketika lafaz qad qamatis salah dilaungkan oleh muazzin ketika qamat, maka kita jawab aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Dan akhir sekali anak-anak, setelah habis azan dan setelah habis iqamah, adab selepasnya adalah kita digalakkan berdoa. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Mari sama-sama kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas azan. Doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Begitulah adik-adik apa yang kita boleh pelajari pada minggu ini. InsyaAllah dalam video akan datang Ustaz akan sambung pula mengenai kepentingan azan dan iqamah kepada agama dan juga masyarakat. Sehingga jumpa lagi, dan jangan lupa ya adik-adik untuk kita tekan like, subscribe dan notification untuk ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Jumpa lagi. Ma'assalamah.